Kesan amalan komunikasi massa kepada pencapaian matlamat organisasi. Yang pertama, komunikasi massa yang banyak membantu Majlis Keselamatan Negara MKN dalam menggunakan jaman dari pihak luar dari segi pembangunan pentadbiran sistem Majlis Keselamatan Negara MKN di mana dapat dilihat pelbagai info atau maklumat yang telah dikongsikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dalam www.mkn.gov.my. Di 10 langkah mudah berkaitan kesedaran cyber dasar Keselamatan Negara DKN talian hotline dan sebagainya berkaitan COVID-19 atau MKN dan buku garis bawahan MKN. Yang kedua, dengan adanya kaedah melalui komunikasi masa yang sebegini, Majlis Keselamatan Negara MKN dapat menjimatkan masa dan pada yang sama semua data atau info dapat diakses oleh semua rakyat Malaysia tanpa ada batasan berbeza dengan zaman sebelum ini. Yang ketiga, di Malaysia bilangan telefon mudah alih berdaftar di Malaysia sudah sekitar 145% daripada populasi penduduk di negara ini. Survei itu menunjukkan 69% jumlah populasi Malaysia menggunakan internet dengan 68% menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Kedai ini mewujudkan kemudahan atas talian mengisi informasi secara selesai yang tidak pernah dialami dalam zaman sebelum ini. Seterusnya, yang keempat, oleh hal demikian dalam era globalisasi berteknologi pada zaman kini banyak organisasi bergantung pada terhadap komunikasi massa di mana mengakibatkan kemunculan jenayah cyber secara besar-besaran yang memanipulasikan data dan informasi bagi mencapai objektif mereka. Ini menyebabkan keselamatan cyber menjadi satu isu yang perlu diambil perhatian serius. Keselamatan negara juga berada dalam risiko yang amat tinggi sekiranya langkah-langkah menjaga keselamatan negara dari segala ancaman tidak diperkukuhkan. Yang kelima, dalam mengatasi permasalahan yang berlaku, pihak kerajaan telah merancang dan bekerjasama dengan Majlis Keselamatan Negara MKN di mana menubuhkan Agensi Keselamatan Cyber Negara NCSA yang diletakkan di bawah pentadbiran atau naungan Majlis Keselamatan Negara MKN sebenarnya. Ia juga menjadi satu agensi tunggal dalam mengkoordinasikan semua agensi yang menguruskan ancaman keselamatan cyber dengan meletakkan semua pakar keselamatan cyber di bawah satu agensi Indo. Yang keenam, dengan adanya koordinasi sebegini, keselamatan cyber negara akan mendapat dipantau dengan lebih menyeluruh dan berkesan, maka secara tidak langsung organisasi akan berkualiti dan terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asliana binti Asrin, nombor metrik 289042. Saya akan tajuk yang kami pilih adalah bidang komunikasi dan saya akan sambung bahagian cara amalan komunikasi massa boleh ditingkatkan dalam organisasi. Pertama, perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju dan pesat menjadikan dunia semakin bersambung dan tiada sempadan. Pada zaman ini, kita akan merasa hampir segenap pelosok dunia moden sekarang dikawal oleh dunia komunikasi massa seperti komputer, telefon bimbit dan sebagainya. Namun, dunia sebenar masih lagi berada di peringkat permulaan dalam dunia digital bergerak. Para penyelidik meramalkan satu ancaman atau satu impak yang besar berkaitan teknologi akan bermula selepas tahun 2030. Kedua, sebagai organisasi yang mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menjaga keselamatan negara, Majlis Keselamatan Negara MKN perlu bersiap sedia dengan menyiapkan benteng pertahanan negara dalam bidang keselamatan cyber. Kerana serangan dan peperangan cyber adalah ancaman yang perlu ditangani dan perlu diberi penekanan yang lebih dan penting dalam membendung supaya tidak akan berlaku pergolakan yang serius pada masa ke depan. Ketiga, bagi mengukuhkan benteng pertahanan daripada ditembusi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, pelbagai cara dan amalan boleh dilakukan dan ditingkatkan dalam organisasi. Antaranya ialah cara dan amalan yang boleh dilakukan dan ditingkatkan dalam organisasi ada 4. Yang pertama ialah berkaitan dengan tenaga kerja yang mahir. Tenaga kerja yang mahir dalam bidang cyber juga perlu dilatih dan diasah di mana latihan dan pendedahan perlu diadakan seawal mungkin kepada pekerja organisasi bagi menerapkan nilai etika dan rasa tanggungjawab dalam segala tindak tanduk di alam cyber.
Majlis Keselamatan Negara MKN juga perlu melatih modal insan yang mempunyai pengetahuan dalam bidang memantau keselamatan cyber. Rakyat juga perlu diberikan pendedahan dan diajar teknik-teknik yang perlu digunakan oleh teknik-teknik yang selalu digunakan oleh pegodam-pegodam untuk mengetahui kelemahan sesebuah sistem dan mencadangkan penambahbaikan yang perlu bagi mengelakkan sistem dikompromi anasi-anasi jahat. Kedua, tanggungjawab sosial. Dari segi tanggungjawab sosial ialah integrasi penyampaian organisasi terhadap sesuatu sumber maklumat perlulah tepat dan dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan kerap terhadap masyarakat dari semasa ke semasa. Orientasi platform media capaian pengguna ini kerana sebarang bentuk peringatan yang dimainkan oleh organisasi melalui media massa akan memberi peluang dan ruang kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dan bersiap siaga terhadap sebarang kemungkinan dalam menghadapi sebarang musibah dan sebagainya. Ketiga, dari segi pengisian informatif, menyediakan pengisian kandungan program yang lebih berkualiti, kreatif dan berinovasi sejajar dengan perkembangan era teknologi digital. Penumpuan pengguna terarah kepada media baharu sebagai platform mendapatkan sumber informasi, hiburan, pendidikan, pengawasan dan sebagainya. Dalam melangkaui kotak pemikiran manusia, justru itu kandungan bahan media massa perlu dilaporkan dengan tepat dan bermutu tinggi. Hal ini membolehkan dan menjadi setiap pencapaian diisi oleh sesebuah organisasi akan menjadi lebih relevan dan mantap sejajar dengan perkembangan komunikasi media massa, di mana media baharu yang didominasikan oleh pengguna-pengguna generasi muda yang lebih terkehadapan dalam literasi medianya. Keempat, sahih dan meyakinkan. Organisasi perlu sentiasa berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi atau melawan penyebaran serta penularan laporan atau berita palsu melalui platform media baharu sosial media. Ini kerana terdapat segelintir pengguna yang nakal dan tidak prihatin terhadap sensitiviti dengan mengangkat faktor sensasi publicity murahan sebagai contoh berkaitan laporan palsu yang melibatkan isu kesihatan termasuk COVID-19 ditularkan tanpa rasa bersalah. Perbuatan yang tidak peduli akan kesannya terhadap keselamatan dan kesejahteraan umum di negara ini. Secara keseluruhan dapat kita tuntaskan di mana bidang komunikasi massa adalah yang berlaku pada hari ini adalah satu platform baru atau satu rangkaian yang mempunyai kebaikan apabila kita sebagai organisasi atau pengguna tahu cara mempergunakan komunikasi massa tersebut dengan cara sebaiknya. Kedua, komunikasi massa seperti media cetak, media elektronik atau media digital serta media dalam talian banyak menyumbang dan memberi kesan positif dalam menyampaikan info maklumat berkaitan perkara-perkara yang penting secara meluas dalam satu-satu masa dan tidak langsung juga bertindak sebagai notebook, iaitu buku panduan bergerak kepada semua organisasi dan masyarakat. Ketiga, peranan komunikasi massa dalam sistem organisasi adalah berperanan dalam mengekalkan kedaulatan negara di samping menjadi satu media yang berkesan dalam membantu negara mengekalkan kedaulatan negara. Buktinya, dapat kita lihat dengan komunikasi massa dapat menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada umum dengan lebih cepat, malahan maklumat berkaitan dengan dasar baru kerajaan dapat diperolehi dan diakses dengan lebih mudah sama ada melalui media sosial, internet maupun melalui media penyiaran seperti berita dan hibahan umum. Di samping itu, komunikasi massa juga dapat menyampaikan maklumat dengan tepat kepada umum. Hampir 90% maklumat yang disampaikan melalui media massa adalah sahih dan boleh dipercayai. Oleh yang demikian, kebanyakan organisasi dan rakyat Malaysia kebanyakan bergantung sepenuhnya kepada komunikasi massa untuk menyampaikan atau menyalurkan berita atau maklumat dan mendapatkan berita-berita berkaitan yang terkini. Akhir sekali, kami akhiri pembentangan kami dengan serangkap pantun. Anak-anak pergi sekolah belajar menulis bahasa Latin. Kalau ada perbuatan yang salah, harap Sir Fauzi maafkan zahir dan batin. Sekian, terima kasih.